อินเดียนโบยังตื่นตูม Disarankan membaca surah-surah Al-Quran yang boleh membantu pertahanan diri kita semua sebelum kita meneruskan kisah seram alam jin. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih ya kepada semua yang setia hadir dalam mengikuti kisah seram alam jin yang seterusnya. Bagi mereka yang julung kalinya baru menonton channel KSAJ ni, kami sekeluarga meraihkan kehadiran anda dengan ucapan selamat hadir, selamat menyeramkan diri anda dengan kisah-kisah yang bakal kami kongsikan kepada anda semua. Baru-baru ni hajat aku nak ke Cameron Highland terbantut sebab aku tengok dekat Facebook masing-masing status update jam sesak penuh kenderaan di Cameron Highland. Alang-alang bila dah lihat ramai yang menjadikan Cameron Highland ni tempat tumpuan untuk melancong musim perayaan cuti sekolah, maka mari sini aku dedahkan satu perkongsian pengalaman di laluan jalan untuk pergi ke Cameron Highland. Kisah angker, kisah yang seram, pengalaman yang ngeri yang tidak dapat dilupakan oleh beliau yang bernama Osman, nama samaran, yang dikongsikan kepada aku khas dan khusus untuk tatapan kalian semua. Dengarkan. Tahun 2018, Osman baru selesai site visit atau lawatan tapak urusan kerja di Kota Baru, Kelantan. Dia ni nak balik ke Perak, jadi jalan yang dia pilih adalah laluan yang menghubungkan Gua Musang Kelantan ke Simpang Pulai Ipoh, Perak. Jalan tu kalau di Google Maps diberi nama Jalan Gua Musang Cameron Highland, tak silap aku. Kalian boleh semak di Google Maps nanti untuk gambaran yang lebih jelas. Jam pukul 11 malam, Osman masa ni dekat Simpang 3 Jalan Estate Blue Valley. Simpang 3 ni kalau masuk ke kiri, tuju jalan ke Cameron Highland. Kalau terus pula ke Simpang Pulai Ipoh, Perak. Jadi dia ni teruslah. Dekat depan tu dalam 100 meter, hajat di hati ni nak isi minyak dulu di petrol pump BHP di Blue Valley ni. Tetapi rupanya stesen minyak tu tutup lah pula. Alamak. Sebab apa? Sebab kereta ni dah menyala minyak dia. Dah satu bak lilap lampu merah menyala amaran ni. Osman tengok dekat Google Maps dekat handphone dia. Kalau masuk ke simpang kiri, jalan nak ke Cameron Highland tadi tu, akan jumpa satu stesen minyak Petronas di Berincang. Okey, set tak nak buang masa. Osman patah balik, masuklah ke susur jalan nak ke Cameron Highland tadi tu. 20 minit kemudian, alhamdulillah sangat-sangat, sebab stesen minyak tu dah nak tutup dah tak ada siapa dah pun. Pekerja pun semua dah packing-packing nak balik masing-masing. Osman pun apa lagi, isi minyak lah cepat-cepat. Tengah isi minyak ni, tiba-tiba ada seorang makcik berpakaian baju seragam pekerja Petronas menegur Osman. Katanya, anak ni nak ke mana? Osman pun bagi tahulah dari mana nak ke mana, ya, atas tujuan dan urusan apa. Semua itulah Osman bagi tahu. Tapi entah macam mana kan, baik dan ramahnya makcik ni boleh pula ajak Osman bersembang. Dan kemudiannya, makcik ni nasihat pada Osman. Kata makcik ni, nak, kalau kamu nak balik ke Perak, makcik pesan kamu naik balik ke Blue Valley, turun di Simpang Pulai sana. Jangan kamu turun Perak, ikut jalan Berincang ke jalan Tapa situ. Jangan. Osman pelik lah kan. Kenapa makcik ni? Bukan jauh ke kalau saya nak patah balik, lepas tu nak turun semula ke jalan Simpang Pulai tu?
Dekat lagi kot kalau saya tak turun tapak. Masuk highway tapak, kemudian terus ke sungai rumah saya. Macam ni nak. Jiran makcik baru je minggu lepas tau ikut jalan tapak tu nak naik ke Berincang sinilah. Masa tu pukul 1 pagi. Dia kena kacau kat situ lah nak oi. Kena ketegur sampai rumah terus demam panas. Jadi makcik ni nak pesan je, kalau boleh jangan ikut situ. Dah nak pagi ni. Kamu pun makcik tengok dah macam letih tak larat sangat dah. Takut ada yang nyakat nanti. Ingat ya nak ya, hati-hati. Makcik balik dulu ya nak ya. Assalamualaikum. Sudah. Peliklah Osman ni kan. Ni bukannya drama TV. Memang real depan mata. Makcik tu boleh cakap macam tu pula kan. Osman ni dari berani terus kecur. Jadi takut bila makcik tu dah warning macam tu kan. Osman parking dulu kereta Saga LFX dia di tepi jalan susur keluar di stesen minyak tu, sambil mengisap rokok bersandar pada kereta. Kalian kena tahu ya, jalan masa ni memang dah sunyi tau. Memang dah tak ada siapa dah. Satu biji kereta pelancong pun tak ada. Tapi yang ada adalah sebiji dua 4-way drive. Ya, mungkin orang tempatan tengah balik kerja agaknya. Jam pukul 12 malam. Osman nekat apa nak jadi-jadilah. Dia pun teruskan perjalanan dari Petronas Berincang tu turun ke Jalan Tapah. Okey, masa ni lah permulaannya gangguan ngeri dalam hidup Osman berlaku. Siapa yang pernah lalu jalan ni pada waktu tengah malam bawa ke pagi, memang suji weh. Memang kelam, memang gelap. Sepanjang 1 jam pertama memang tak ada masalah kata Osman ni lah. Tapi masa jam dah memasuki pukul 1 pagi ke atas, bermulanya gia pertama gangguan jin syaitan tersebut. Jam 1 pagi lebih ni, jalan bengkok gelap pula tu. Jadi memang tak boleh nak memandu laju. Kena memandu secara pelan-pelan dan berhati-hati. Tiba-tiba di bahu kiri jalan Osman ni, di bahu jalan kiri Osman ni nampak ada budak perempuan tidak bertudung dalam umur 8-9 tahun macam tu jalan sorang-sorang. Satu haluan dengan Osman menghala turun ke tapah juga ya. Macam ni kereta, nampak je macam ni. Nampak ni budak ni. Lebih kurang macam tu. Menghala satu laluan, satu tujuan dengan Osman juga. Dari belakang rambutnya parasiku. Muka memang tak nampak lah kan, sebab satu hala dengan Osman. Osman pada mulanya abaikan. Mungkin anak orang asli di situ yang berjalan sorang-sorang awal pagi agaknya. Tak lama ya, selang beberapa minit kemudian, lagi sekali di bahu jalan kiri yang sama Osman ni, ada budak perempuan sedang satu haluan juga berjalan kaki sorang-sorang. Masa ni otak Osman kosong. Ya, kosong. Dia tak fikir pun benda tu. Dia tak fikir yang bukan-bukan pun. Apa yang dia fikir, nak balik je ya, dalam benak otak dia ni ya. Dengan letih memandunya, memang tak fikirlah jin syaitan tu. Dia fikir, aku nak balik, aku dah letih dan aku nak tidur. Tapi kalian semua, beberapa lama kemudian lagi sekali ya, beberapa lama kemudian lagi sekali ada budak perempuan yang berjalan kaki sorang-sorang awal pagi, satu hala dengan Osman di bahu jalan kiri dia. Masa nampak kali ketiga ni, pada awalnya masih lagi Osman tak terkejut lagi ya. Dia tak terkejut lagi. Tapi entah macam mana, selepas melepasi budak tu, tiba-tiba sel otak benak Osman ni dah mula berhubung. Dia dah mula berfikir secara waras. Ada benda yang tak kena dengan budak tu. Apa dia tahu? Baju dia sama warna biru daripada seawal kali pertama dia nampak, sehinggalah sampai kali ketiga ni sama warna biru baju dia. Jadi kesimpulannya apa? Ini budak yang sama ni. Macam mana pula boleh 3 kali ni? Osman dah tak dapat duduk diam dah. Dia dah tak dapat duduk diam dah, panas punggung. Inilah kali pertama seumur hidup dia tak pernah ada pengalaman kena kacau dengan jin syaitan ni.
Selepas tu kalian semua, ini yang seram ni. Ini yang seram ni. Selepas tu kalian semua, selepas melalui beberapa fasa jalan yang bengkang-bengkok ni, tiba-tiba budak perempuan tu bukan lagi berjalan kaki di bahu jalan kiri Osman. Tak, bukan belah kiri dah. Tetapi dia berubah posisi. Budak tu berjalan kaki di tengah-tengah jalan, betul-betul di garisan putus-putus pemisah antara jalan kiri dan jalan kanan. Dekat situ, tengah-tengah tu dia berjalan. Ya Allah, jalan tengah-tengah lah pula kan. Budak tu memang dalam posisi tengah-tengah garisan jalan. Kalau Osman terus pun memang tak akan langgar budak tu. Memang tak akan langgar. Tapi disebabkan takut yang amat-amat sangat, Osman tetap juga pusingkan steeringnya sikit untuk elak budak tu. Masya Allah. Masya Allah, hampir-hampir jugalah nak aksiden terbabas tepi jalan, kata Osman. Selepas potong je budak tu, Osman ada juga pandang cermin kiri kanan, cermin belakang, nak tengok kelibat budak tu. Memang haram lah, tak nampak, gelap ya. Jalan situ memang gelap, memang tak nampak apa kat belakang tu. Memang gelap. Tapi yang hairannya lagi, masalahnya tak ada pula motor ke kereta ke yang lalu pada waktu ketika tu. Tak ada. Kata Osman tak ada kenderaan pun. Dialah satu-satunya kenderaan. Daripada awal dia nak turun starting ni sampai tengah-tengah laluan bengkang-bengkok ni, tak ada kereta, tak ada motor pun. Patutnya adalah sebiji 2 kereta motor kan. Ni tak ada langsung. Aish. Apa cer kan? Apa? Ingat gangguan tu habis setakat tu je? Ingat dah habis? Belum lagi. Dah. Belum lagi. Ada lagi ni, ada. Osman ni tengah ketakutan ni. Jari jemari je ni tengah sejuk. Mulut ni terkumat kamit. Asyik baca 3 ku berulang-ulang. Lama juga ya. Ingatkan dah tak ada dah gangguan tu dah. Rupa-rupanya ya, baru nak ambil sedikit nafas lega. Tiba-tiba ya, Osman dengar ada yang mengetuk cermin sebelah kiri seat belakang ni. Anak mata Osman ni automatik tengok cermin pandang belakang. Nak tengok apa yang ada dekat seat belakang. Memang clear, tak ada siapa, tak ada benda pun dekat seat belakang ni. Kosong, tak ada apa pun. Tapi kat luar tingkap, sisi kiri cermin belakang tu, dalam kegelapan luar cermin tingkap tu, nampak macam ada samar-samar kain putih. Samar-samar tak jelas ya. Samar-samar kain putih di luar cermin sisi kiri belakang. Osman ni masa tengah tengok belakang ni terus pandang depan balik. Dia terus pandang depan balik. Menggeletar coy. Tangan dia ni menggeletar tau. Allahu Akbar. Waktu ni ketukan dari luar tingkap cermin kiri tingkap belakang ni masih lagi ada yang ketuk-ketuk. Tidaklah secara berterusan, tapi ketukan tu berulang-ulang dalam jarak tempoh yang tertentu. Ketuk-ketuk. Lepas tu senyap. Tak lama tu ketuk balik. Lepas tu senyap. Tak lama tu ketuk balik. Lepas tu senyap. Ya Allah. Walaupun benda tu tak menunjukkan muka dia, rupa dia, tapi kalau dah gangguan dia macam tu, kalau aku, ya Allah, tak tahulah. Aku ni tengah cerita ni meremang juga ni. Sebab betapa aku imajinasikan keadaan pada waktu ketika tu. Kalau kalian semua macam mana? Tengah bawa ni tiba-tiba ada yang ketuk dekat luar cermin. Tak keseram coy. Osman ni dia lelaki sejati, jantan maskulin, jantan yang macho dan handsome ya. Tapi jantan-jantan pun tak semestinya jantan tak boleh menangis. Menangislah Osman ni pada waktu ketika tu. Aduhai. Apa yang disampaikan kepada aku, katanya aku menangis janggut. Aku takut sangat-sangat pada waktu ketika tu. Inilah kali pertama aku kena ganggu janggut. Tapi agak-agak lah, kali pertama kot. Bagilah peluang yang ringan-ringan sikit ke. Ini tak keras sangat ni. Mestilah aku menangis kan. Katanya lah. Kesian Osman. Agak lama jugalah ya ketukan daripada luar tingkap ni. 10 hingga 15 minit macam tu. Terketuk, kata Osman. Tapi Alhamdulillah, lama-lama ketukan di luar tingkap sisi kiri belakang tu senyap terus, hilang macam tu. Alhamdulillah. Tapi
ada pula yang last. Allahu Akbar. Last sekali, kata Osman, masa dah nak sampai jalan bawah dekat kampung orang asli tu, dia nampak macam ada kelibat kain putih melayang-layang samar-samar di depan dia, melintasi daripada jalan kanan ke jalan kiri. Tak dekat, agak jauh juga jarak daripada kain putih tu, daripada kereta dia ni agak jauh juga. Tapi itulah yang last, ya. Ending gangguan kain putih melintas daripada kanan ke kiri. Itu yang paling last, kata Osman. Itu yang paling last gangguan masa dia nak turun ke jalan tapah tu. Itu yang paling last daripada perjumpaan dengan gadis budak perempuan berumur 8-9 tahun tak pakai tudung yang berbaju biru tu 3 kali. Lepas tu tengah-tengah, kemudian ketuk-ketuk belakang ni, dekat cermin belakang ni daripada luar tingkap, berulang-ulang 10-15 minit macam tu. Last kali, the ending dia, ada pula kain putih melayang depan dia daripada kanan ke kiri. Itu yang paling last. Kemudian tak ada dah gangguan tu, sampailah dia tiba di highway tol Tapah. Masa tu jam dah menunjukkan 2:30 pagi. Kat sini katanya dah agak ramai orang, jadi semangat tu datang baliklah dalam diri dia. Berhenti sekejap, isap ukur macam biasa, kemudian minum air panas mesin RM2. Tangan ni masih menggeletar, ya, ambil wudu, solat sunat dulu, kemudian masuk highway, henjutlah sampai ke Sungai. Kata Osman, takut tu tetap ada, perasaan takut tu tetap ada. Sampai ke rumah pun masih lagi ada perasaan takut, tak hilang lagi, ya. Sampai ke rumah ni, esok paginya pun masih lagi tak hilang trauma, kata Osman. Mana idaknya, ini kali pertama kena ganggu kot, ya. Dibagi pula dengan gangguan brutal macam tu. Panik. Panik ke? Panik lah, apa lagi? Ya, seronok tu seronok juga. Tapi kalian semua, kita tak bolehlah nak menidakkan perkara yang berkaitan dengan alam gaib ni. Dalam keseronokan kita ni, pasti ada kesusahan orang lain. Termasuklah ada di antara mereka ni mengalami kesusahan, terlibat secara tidak sengaja dengan gangguan-gangguan dari jin syaitan yang tidak diundang ni. Hati-hati, ya. Hati-hati. Tapi sebagai seorang Muslim, pegangan kita ni sebagai seorang Islam, ingat, jangan takut dan jangan panik, jangan khawatir dengan usikan dari jin syaitan ni. Cuba tenangkan diri dulu, usaha dan doa, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa ke atas seluruh kehidupan. Ingat tu. Aku mohon ya, jasa baik kalian semua untuk tekan button subscribe, like on notification dan share supaya menarik lebih ramai lagi tontonan umum, lalu menjadi sebahagian keluarga Alam Maya Kisah Seram Alam Jin. Kalau kalian ada kisah dan pengalaman angker yang ingin dikongsikan kepada yang lainnya, bolehlah PM aku dalam Messenger Facebook. InsyaAllah, jika diberi keizinan, jika diberi laluan dan jika diberi kebenaran, aku akan dedahkan pengalaman seram kalian semua nanti untuk tatapan bagi mereka yang hadir menonton kisah seram Alam Jin. InsyaAllah ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan berjumpa, kita akan bersua lagi dalam topik bicara yang akan datang dalam kisah seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya, hati-hati di luar sana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.